Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara bagaimana untuk kita rekod setiap pembelanjaan di dalam perniagaan kita. Okey, jadi bila andai kata kita rekod setiap expenses ataupun perbelanjaan yang ada, jadi bila di penghujung tahun ataupun di penghujung untuk kita buat penutupan akaun, kita boleh lihat berapa kos tetap kita, berapa kos yang berubah, berapa kos marketing dan berapa kos pekerja dan pelbagai lagi. Jadi ini tujuan sebab apa kita wujudkan fungsi expenses, dan dekat bahagian expenses ni juga kita ada sediakan expenses kategori. Okey, jadi yang pertama sekali anda kena klik dekat bahagian expenses, kemudian pergi terus dekat bahagian expenses kategori. Okey, kita wujudkan dulu expenses categories. Okey, wujudkan saja apa-apa expenses. Sebagai contoh, kita buat dekat sini utility ataupun kita buat sewa kedai. Jadi sewa kedai ni dia termasuk di dalam kategori kos yang tetap, iaitu kos operasi yang tetap. Jadi kita buat dekat sini sewa kedai. Jadi kategori kod ni kita boleh buat kos tetap ataupun kita boleh masukkan nombor-nombor yang bergantung kepada kesesuaian dan dalam perniagaan kita lah. Okay, jadi macam saya suka buat kategori kod ni, saya buat kos yang tetap. Okay, kemudian saya save. Okay, jadi saya dah ada satu kategori name, sewa kedai. Kemudian saya add expenses. Okay, first kali bila kita add expenses, sistem akan suruh kita tentukan dulu location. Sekiranya kita ada lebih daripada satu cawangan, okey, kita kena maklumkan cawangan mana yang terlibat dengan pembelanjaan tersebut. Okey, kemudian kita tentukan expenses kategori, sewa kedai. Kemudian kita boleh masukkan reference number. Okey, reference number ni kalau anda kata kita kosongkan, dia akan auto generate. Sistem akan tolong auto generate. Kemudian kita tentukan tarikh dan juga masa. Untuk expenses 4 ni, dia lebih kepada di dalam kita punya uh, pekerja kita ataupun kita punya director. Sebab tu expenses 4 ni dia hanya dekat bahagian sini, dan ini adalah yang ada dekat bahagian user management. Okey, kalau kita wujudkan dekat bahagian user management, contoh kita wujudkan satu ID password untuk pekerja kita, dan dia akan terkeluar dekat bahagian expenses 4 ni. Kalau tak ada, kita boleh abaikan saja. Kemudian dekat bahagian expenses for contact. Ini kalau anda kata expenses tu terlibat dengan kita punya pelanggan. Sebagai contoh, kita construction, kemudian construction tu kita ada simpan database pelanggan. Kalau kita buat rumah dia ke, kita apa-apa, kita naik taraf rumah dia, kemudian expenses ni khas untuk customer ni, kita boleh buat expenses for contact. Okay, kalau tak, kita boleh abaikan juga. Kemudian kita ada sediakan attach dokumen. Okey, jadi saiz 5 MB. Anda boleh simpan resit pembelian. Jadi bila anda kata anda nak buat accounting nanti, okey, jadi benda ni anda dah simpan untuk rekod simpanan tu dah ada dekat dalam bahagian sistem ni lah. Okey. Kemudian applicable tax, sekiranya ada tax, dia akan keluar dekat sini, dan berapa total amount. Okey, masukkan berapa total amount. Okay, kemudian kita boleh buat expenses note. Okay, kemudian is refund ni kalau kita lihat dekat sini sama ada benda ni di-refundkan balik ataupun tidak. Okay, sebab kadang-kadang bila kita beli, contoh kita beli aset, expenses untuk kita beli aset. Jadi benda tu mungkin akan daripada keuntungan tu akan dipulangkan balik kepada kita punya perniagaan. Jadi is refund ni kalau kita tak klik pun tak ada masalah. Okay, kita just buat sewa kedai. Okay, kemudian dekat bahagian bawah ni, dia akan keluar dekat sini is recurring. Okay, sekiranya expenses ni jadi pada tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap hari. Contoh macam sewa kedai. Bila kita klik dekat is recurring, okay, kita klik bulan ataupun tahun ataupun hari. Contoh kita buat bulan. Jadi dekat sini kita kena maklumkan dia akan repeat pada setiap berapa hari bulan. Jadi dia akan automatic generate invoice ni dekat bahagian expenses, dan kita hanya note untuk pembayaran sahaja. Okey, lepas tu kita untuk add payment.
Okey, add payment anda boleh tentukan berapa amount dekat sini ataupun anda terus boleh save dulu. Jadi bila anda save, dia akan maklumkan expenses ni akan berulang pada setiap bulan iaitu pada 30 hari bulan. Kemudian dia akan maklumkan juga kat sini payment masih lagi due dan anda hanya klik due ni saja. Kemudian terus add payment, add pembayaran. Tentukan kat sini 1,300. Kalau anda kata anda bayar separuh, anda boleh masukkan berapa separuh lah, dia akan keluar status sebagai partial. Kemudian anda tentukan jenis pembayaran dan menggunakan akaun yang mana. Kemudian masukkanlah attach dokumen kalau ada kata ada apa-apa dokumen yang perlu dimasukkan. Kemudian kita boleh klik button save. Okey, jadi secara automatiknya kita dah buat satu expenses. Okey, ada beberapa pelanggan yang tanya, okey, kebanyakan kalau anda kata nak buat pembayaran gaji nak masuk dekat expenses ke atau nak masuk dekat HRM. Okey, kalau anda kata anda purchase sistem premium dengan kami, anda dah tak perlu buat dekat expenses untuk pembayaran gaji. Anda boleh terus buat payroll dekat bahagian HRM. Tetapi kalau anda kata anda ambil package standard dengan kami, anda boleh pakai dekat bahagian expenses untuk pembayaran gaji dan tentukan pekerja yang mana yang terlibat untuk pembayaran gaji tersebut lah. Sebab kita ada expenses for ni. Jadi anda boleh pilih. Anda boleh pilih kalau anda kata ini allowance untuk director pun anda boleh pilih. Okey, jadi bila anda kata nanti anda lihat dekat report, dia akan maklumkan dekat profit and loss pun dia akan maklumkan apa saja expenses yang ada. Okey, kat sini dia akan maklumkan total expenses berapa. Dan kalau anda kata anda buat pembayaran gaji, total payroll dia akan keluar dekat sinilah, total payroll. Ini kalau anda kata package premium. Kalau standard dia akan keluar dekat sini sajalah expenses. Okey, itu untuk cara macam mana untuk kita setting, untuk kita note setiap pembelanjaan. Jadi dekat pembelanjaan nanti pastikan semua dokumen yang perlu. Kalau anda kata anda tak nak simpan hard copy, anda terus boleh masukkan di dalam sistem. Okey, sampai di situ saja untuk video kali ini. Okey, pastikan anda tonton dan lihat setiap video tutorial yang telah kami sediakan. Okey, untuk memastikan anda tahu dan faham cara penggunaan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.